MotoGP bercuti lebih kurang sebulan lebih sempena cuti musim panas. Banyak juga cerita-cerita panas. Mula-mula kita cerita pasal Alberto Puig, prinsipal Honda. Dia cerita pasal apa sebab utama kejatuhan Honda. Bagi dia, pendapat dia, puncanya kemungkinan besar sebab COVID dan juga sebab Marc Marquez injured. Kalau kita fikir, semua orang COVID, betul tak? Ducati semua pun terlibat COVID, tapi kenapa tak jadi teruk? Sebabnya Honda ni HQ dia dekat Jepun, engineer dia pula dekat Europe. So dia tak boleh fly pergi Jepun punya HQ untuk buat development motor tu apa semua kan. Mungkin pakai online, Google Meet ke apa, tapi mungkin tak se-efektif dengan pertemuan semuka kan. Satu lagi sebab Marc Marquez injured. Bila Marc Marquez injured, data yang diorang dapat ialah daripada rider selain Marc Marquez. Sebab selama ni RCV tu develop pakai selera Marc Marquez, tiba-tiba tukar selera, mungkin hilang arah kat situ. Sekarang ni pula daripada 4 rider Honda, 3 ada kecederaan patah-patah tulang. So keadaan ni semakin sukar untuk Honda. Data tu makin tak ada. Satu rider je yang race sampai habis, Takaki Nakagami. Jadi ini menyebabkan keadaan bertambah buruk lah. Dah jatuh ditimpa tangga. Inilah dia istilahnya. Macam mana pun Puig rasa Honda tetap akan kembali. Tak adalah petik jari besok tiba-tiba jadi okey. Dia akan gradually, sikit-sikit improve, sikit-sikit improve sampai naik balik. Effort Honda nak improve tu sebenarnya kita nampak juga. Banyak tindakan drastik. Contohnya chassis. Dia jumpa Kalex, suruh Kalex buat chassis. Cuma kita tak tahulah macam mana deal Honda dengan Kalex. Adakah dia dapatkan perkhidmatan consultation daripada Kalex sebab Kalex expert buat chassis kan? Ataupun Honda dah ada spek tapi bagi Kalex buat. Macam tu je ke? Kedua-dua keputusan tu outcome dia akan berlainan. Satu lagi teori ialah Marc Marquez dah tua, dah lepas dia punya masa prime dia. Masa prime, kita skill tinggi, so apa-apa kelemahan motor tu kita boleh tutup dengan skill kita. Tapi sekarang dah tua, skill tu dah tak ada. Ini teori lah, antara teori-teori yang berlega-lega. Bukan Alberto Puig je yang bagi pandangan. Prinsipal Ducati, Gigi Dall'Igna pun bagi juga pandangan dia tentang kenapa motor-motor Jepun sekarang ni ada masalah besar. Pendapat dia ialah pengeluar Jepun cuma dengar rider dia yang paling top aja untuk development motor. Contohnya Honda, dia dengar cakap Marquez lah. Kalau Yamaha, dia dengar cakap Fabio Quartararo. Sebab diorang yang champion, jadi dia cuma dapatkan input daripada diorang je untuk develop motor tu. Ini sebenarnya aku rasa pilihan. Kalau kita nak develop motor tu untuk semua orang, kita akan ada risiko tak dapat menang lah. Sebab rider kita yang paling power tu, kita tak ambil semua dia punya pendapat. Kita ambil pula pendapat orang lain. Tapi dari satu segi pula, motor tu akan ikut selera rider tu je lah. Kalau rider tu tak perform, contoh macam Marc Marquez kan, bila rider tu tak perform ataupun rider tu sendiri tak boleh buat motor tu, keadaan akan makin teruk sebab orang lain lagi tak boleh buat motor tu. Ducati punya pendekatan berlawanan dengan motor Jepun tadi. Dia ambil input semua orang, yang depan ke, yang belakang ke, rider satelit ke, semua input dia ambil dengan tujuan dia nak buat motor tu friendly dengan rider-rider. Jadi mana-mana rider pun boleh bawa motor tu dekat grup depan. Ini macam terbukti lah sebab kita tengok sekarang ni rider Ducati susah nak nampak dia orang tu push sampai terjatuh. Kebanyakannya boleh habiskan race dan berada dalam grup depan walaupun siapa pun rider dia, termasuk rider satelit. Satu lagi teori yang agak popular dan aku rasa macam ada logik dia ialah pengenalan winglet. Dulu pengeluar Jepun macam Yamaha dan Honda, diorang punya weight distribution tu ngam-ngam untuk diorang dapat kestabilan dekat selekor, macam lebih kepada front end punya stability lah. Walaupun Ducati straight boleh tapau diorang sampai corner, diorang boleh kejar balik. Itu dulu. Ducati pula terbalik, dekat straight line itu ialah strength point dia. Dia dapat top speed lagi tinggi, pick up dia mungkin lebih daripada pengeluar Jepun, tapi dia kurang stabil dekat corner. Tapi diorang nak solve masalah ni, diorang bereksperimen dengan winglet. Lepas diorang start guna winglet, nampaknya dia dah macam boleh cover diorang punya kekurangan dekat corner tu, nak dapatkan stability front end tu dengan winglet tu. Jadi dia dapat dua-dua, straight line pun strong point, corner pun dia strong point. Pengeluar Jepun nak tak nak terpaksalah juga ikut trend, ikut teknologi terkini, gunakan winglet juga. Bila diorang tambah winglet, idea dia winglet tu akan stabilkan bahagian depan. Jadi diorang terpaksa adjust diorang punya weight distribution, kena lebih ke belakang. Lepas daripada diorang adjust weight distribution ni lah, dekat sini masalah dia mula timbul. Aku rasa macam logik. Okey, aku tunjuk contoh gambar ni. Ini Honda dulu. Kita boleh nampak berat dia tu macam berat ke depan kan. Depan ni macam penuh, belakang macam kosong sikit. Bontot tonggek orang panggil. Tapi kau tengok motor sekarang, belakang macam berat, semua benda berbuat belakang, kat
depan kosong. Sebabnya dia punya weight tu diorang nak dapatkan daripada aerodynamic winglet tu untuk buat downforce dekat bahagian depan, front end punya bahagian. Aku rasa teori ni agak logik juga kan. Dorna, penganjur MotoGP, ada ura-ura nak bagi Honda dan Yamaha ni concession. Concession ni ialah macam kelonggaran sedikit kelonggaran untuk tim-tim yang tak boleh nak compete dekat grup depan. Dulu Aprilia, Ducati, KTM ada concession ni. Apa benda concession ni kan? Concession ni akan bagi kelonggaran sikit. Tim yang dibagi concession ni akan dapat testing lebih. Sesi dia akan lebih. Dia boleh buat lebih testing daripada tim biasa. Lepas tu dia punya engine allocation pun lebih. Peraturan standard satu rider cuma boleh guna 8 engine dalam satu season. Tapi kalau tim tu ada concession, satu rider boleh guna 10 engine. So bila dia ada lebih engine, dia boleh push, dia boleh setting engine tu dekat maksimum sebab dia ada lebih spare. Jadi dengan harapan dia boleh lah fight kat depan nanti kan. Tim yang ada concession juga, dia boleh develop engine tu dalam season. Masa tengah race ni, dia rasa macam ada development dia boleh buat dekat engine tu, dia boleh buat. Dia mungkin akan ada lebih lagi flexibility untuk development engine. Kalau yang standard ada rules yang restrict diorang daripada certain development dalam masa tengah season ni. So agak-agak patut ke Dorna bagi concession ni dekat Honda dan Yamaha sekarang ni? Ada dua pendapat lah. Ada yang sokong, ada yang tak sokong. Yang sokong aku rasa mestilah peminat Honda dengan Yamaha kan, dia nak tengok motor tu kat depan balik. Yang tak sokong mestilah peminat Ducati. Aku rasa hujah orang yang tak sokong tu lebih valid lagi. Concession ni sebenarnya dia ada rules dia. Jenama tu kita boleh bagi concession cuma kalau dia tak pernah naik podium langsung dalam satu season tu. So untuk tahun ni Alex Rins dengan Honda dah naik podium nombor 1 dekat Amerika. Fabio Quartararo dengan Yamaha dah podium nombor 3 dekat Amerika. So adalah podium. Maknanya tak valid lah untuk dibagikan concession tu sekarang. Belum masanya lagi pendapat diorang. Jadi aku rasa Dorna ni macam risau lah kalau biarkan Honda dengan Yamaha kapai-kapai macam ni kan, tiba-tiba tarik diri, makin boring lah MotoGP, tinggal berapa biji motor aja. Tapi dalam masa yang sama kena juga jaga Ducati kan. Dia dah susah payah berapa tahun ni untuk sampai ke tahap ni. Bila dia dah ada advantage menang, kau bagi concession senang-senang pula dengan Yamaha dengan Honda kan. Jadi Dorna kena buat keputusan yang bijak, yang win-win untuk semua orang. Pedro Acosta yang aku sembangkan 2-3 video sebelum ni akhirnya dah dapat tempat di MotoGP dalam kemah KTM. KTM dah janji nak bagi dia satu ride MotoGP. Isunya siapa rider yang bakal kena tendang. Kabar-kabarnya Paul Espargaro yang akan ditendang sebab dia injured sampai sekarang belum pernah race lagi tahun ni. Tapi kesian pula member tu, baru je masuk balik KTM, baru je happy keluar daripada camp Honda, tiba-tiba dah kena tendang balik. Padahal dia tak buat salah apa-apa. Kebetulan je crash, nak buat macam mana kan. Aku rasa KTM ni tak boleh ambil risiko kehilangan Pedro Acosta sebab dia tu nampak macam the next star selepas Marquez. Nampak dia punya bintang tu menyinar dalam MotoGP. Rider-rider MotoGP pun banyak sebut-sebut nama dia sebagai ini mungkin pesaing MotoGP yang perlu diperhatikan dalam masa akan datang kan. So KTM pun kita nak nampak motor tu mempunyai prestasi yang cukup untuk fight kat depan. Tapi dalam 4-4 rider dia tu belum nampak lagi siapa-siapa yang boleh konsisten duduk depan je. Pedro Acosta lah yang nampak seperti kunci untuk KTM memenangi championship. Takkan dia nak lepaskan kan star macam ni. Bukannya selalu muncul Valentino Rossi, Marc Marquez, sekarang mungkin Pedro Acosta. Dia muncul bukannya selalu. Jadi berharga. Sebab tu aku rasa KTM janjikan satu seat MotoGP untuk Pedro Acosta sebab Pedro Acosta sih dah cakap kalau kau tak bagi aku seat dekat MotoGP tahun depan, aku akan ambil offer tim lain. Kalau aku jadi management KTM, aku pun cuak. Rider tu bagus. Nak lepaskan, rugi aku yang develop dia. Terpaksalah buang salah satu rider yang sedia ada. Tahun depan, tayar Moto2 dan Moto3 akan bertukar jenama Pirelli menggantikan sekarang ni Dunlop. Bekas pelumba Moto3 dan Moto2 Hotel, dia ada komen sikit pasal hal ni. Dia cakap tayar Dunlop tu agak kurang stabil dan behavior dia susah rider nak predict. Bila dia berpindah ke World Super Sport, dia pakai tayar Pirelli. Dia kata tayar Pirelli ni lebih stabil, lebih senang untuk difahami dia punya karakter dia. So dia kata tukaran tayar ni mungkin akan menyebabkan lap time Moto3 dan Moto2 berkurangan. Kita tengok je lah tahun depan bila tukar macam mana. So itu je setakat ni. Kita jumpa lagi video seterusnya.